Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, selamat malam, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Hai, saudara, apa khabar? Saudara Rosli Misyah, kita juga Mazlan Khalib, Madam K, Roslina Kutarban, saudara Syukur Jamil, saudara Muhammad Denian, Puan Salamiah Ibrahim, Kak Min, Umi Kalsum, Syukur Jamil, saudara Rimas. Itu juga Ian Iskandar, terima kasih sahabat malam menemani saya, saudara Ramzul, saudara Hani Abdullah, saudara Abdul Rahman Abdullah dari Johor Bahru, saudara Muhammad Syahli, saudara Mak Piah Mentol, saudara Jalal Ali, Izzuddin dari Pulau Pinang, Jebat Pembela dari Kulim Kedah, saudara Muhammad Kapli, saudara Madani, saudara Nur Azman dari Pokok Sena Kedah. Begitu juga saudara Abdul Aziz Abdul Rahman dari Tanjung Karang, saudara Yusuf Mayo Biru dari Pulau Pinang, Richard Bakri, Joka, saudara Zack Peri, salam dari Johor katanya. Rahim Ain dari Rembau, Negeri Sembilan, saudara Ahmad Hazimi dari Tumpat, Kelantan. Puan Hamidah Kamat, saudara Ramzul Zul, Puan Syarifah Hapipah, Husin Khaildi, saudara Abdullah, begitu juga Adi Warna, Puan Syarifah Hapipah, Sri Lin, saudara Abdullah, saudara Kon, Zamani Yup, begitu juga Tuan Haji Ismail Naya, saudara Abdullah Zakaria, Hashidah Wahab, saudara Yaakob Bob, Faridah Rejab, saudara Yam, Syahrudin, itu juga Azizul Abdul Hamid, apa khabar Zul, saudara Salih Lembang, Puan Nur Maria, Saadiah Jelani, salam pencerahan, saudara Maruzik Yasid, saudara Azizul Abdul Hamid, kita tolong share, terima kasih, mengingatkan teman-teman, jangan lupa like, share dan subscribe, saudara Cik Mat Mahani, saudara Abdul Hamid lah, dari Bandar Baru Kedah, Juragan Gemilang, saudara, begitu juga Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabarku, moga sihat, saudara Azhar, salam bro, saudara Lim Kim Lun, Puan Umi Kasum, saudara Nur Ali, Syarani Salmah dari Sri Iskandar, Perak, saudara Jebat Pembela, Waalaikumsalam, Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail dari Besut, Terengganu, saudara Hasan Harun dari Bukit Jalil, Mici Cik Mat, Mimi Cik Mat, saudara dari Alostak, Kedah, Zainuddin Ismail, saudara Marikan Ketam, saudara Azali Kasim, gitu juga Ibjah, Salamadani, Gani Satar dari Sabah, Budik Ulik, gitu juga Mazlan Khalid bersama dengan Haslinda 58, Puan Mardiah Sabran, saudara Ida, itu juga Gani Satar, saudara Hashim Atan, apa khabar sahabat, saudara Awang Mayan, saudara Azmia, saudara Origa, tak sempat nak baca, dah laju naik sangat. Awang Mayan dari Pantai Merdeka, Kedah, saudara Saludin Yakin, Puan Rusmini dari Pontian, Umi Akiyah, Jamaluddin Harun, Puan Halimah Hashim, Joka, apa khabar sahabat, Jebat Pembela, Ramzul terbaik katanya, saudara Ramzul, Puan Nuraini Adnan, itu juga Wan Hisham, Wan Ibrahim, terima kasih hadir, Nurul, saudara Zakaria Awang, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Baik, hari ini hari Ahad saudara, dah 2 hari kita bercuti, hujung minggu, dan besok buat persiapan untuk bekerja, dan besok juga Parlimen akan bersidang. Sama-samalah kita dengar saudara Muhammad Azmi Ali dari Kota Baru, Kelantan. Kita dengarlah pula besok apa pula ceritanya di Parlimen. Apakah masih lagi perangai yang lama atau ada perubahan, saudara? Itu yang kita harapkan. Saudara John Shatam, hari ini tanggal 19 November 2023 yang merupakan hari yang ke-1338. Virus tersebut menyerang negara kita belum ada usai. Sebagaimana saya laporkan, jumlahnya sudah melebihi 5 juta orang sejak 1338. Kematian sampai 37,000 saya. Aduhai, mudah-mudahan usailah segera. Saya pun runsing. Saban malam saya harus menyantuni, mengira hari lah. Saya ni membilang hari, saudara. Tuan Haji Osman, saudara Hafizan,
Kita juga saudara Tebu Hitam. Salam Nur Hayati Usai, saudara Agafa Hamzah dari Kuantan. Katanya Kuantan dah hujan. Memang pun saudara musim hujan sekarang ni. Elias Muhammad, Osman Kamil, Elias Muhammad, Umi Akiyah. Itu juga saudara Muhammad Ali dari Tampin Negeri Sembilan. Saudara, saya harapkan dalam musim-musim hujan ni kita jaga kebersihan diri kita kerana penyakit itu boleh mudah merebak bila musim hujan sebegini, saudara. Sebab kita sudah pun masuk dalam musim monsun timur laut, saudara. Bagaimanapun, besok hari bekerja, perniagaan masih dijalankan. Pada teman-teman yang punya produk untuk diwawarkan, jangan lupa supaya saya dapat mewawarkan produk anda dalam segmen e-commerce ini. Boleh hubungi Al-Azhar di talian 011 330 41241. Al-Azhar memasarkan haruman setangi bakur. Itu wangian kayu gaharu yang letakkan di atas di atas arang. Bila dibakar, wangi semerbak. Ingat saya, rumah, bilik yang harum semerbak itulah kecintaan para malaikat dan kebencian para syaitan. Saudara Amir Fizi, sahamba Allah, saudara Lim Kim Lun dari Taiping. Saudara, Al-Azhar juga memasarkan minyak wangi dari tanah Arab. Minyak wangi itu dibuat berasaskan daripada pati kayu gaharu. Harganya harga ramah, saudara. Kalau anda tak dapat hubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017 7114300. Jangan lupa, dan yang manis Siti Farehah dan simpulan kasih Cik Siti. Untuk teman-teman yang tinggal berada di Lembah Kelang ini, kalau mau buah-buahan terus dihantar ke rumah anda, harganya lebih murah daripada harga pasar. Grade buah itu buah yang terbaik, AAA, cherry, anggur, buah kiwi dan sebagainya. Boleh hubungi Syauqi di talian 012 357 5703. Buah-buah sebut terus dihantar ke rumah anda, saudara. Akhir sekali, saudara, jangan lupa popiah sira Lady Maria. Memang sedap, rangup, pedas, manis. Hubungi saudara Nizam di talian 019 435 1203 untuk merasai keasyikannya makan popiah sira Lady Maria, saudara. Sambil-sambil kita melabun. Harga-harga rahmah. Terima kasih, saudara, mengizinkan saya untuk mewawarkan dalam segmen e-commerce. Kita masuk segmen naluri kehidupan, saudara. Sekali lagi saya ingatkan, saya bukan da'i, saya juga bukan ustaz yang bertauliah. Hanya sekadar memberi pencerahan daripada tulisan teman-teman kepada kita, kepada saya, untuk perkongsian kita bersama, saudara. Sebenarnya, saudara, kualiti seseorang itu, kualiti seorang insan, saudara, boleh kita lihat dari kemampuannya menjaga lidahnya. Sebaik-baik perkataan adalah perkataan yang sanggup menyatakan kebenaran. Kerana orang yang berkualiti tinggi dalam bercakap dengan hikmah, dengan adanya idea, gagasan, penyelesaian, ilmu dan zikir, serta manfaatnya boleh dirasakan oleh dirinya dan orang yang diajak berbual dengannya. Kerana Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia mengatakan sesuatu yang baik atau diam. Kalau rasa tak dapat cakap-cakap yang baik, diam lebih baik. Saudara, ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari, hadis riwayat Muslim, saudara. Kerana orang biasa-biasa ni, orang biasa saja, saudara, bila dia bercakap, dia sibuk menceritakan pelbagai kisah dan peristiwa. Sebenarnya kita dilarang menceritakan setiap peristiwa, tetapi mesti ada manfaatnya. Kalau tak ada manfaat, tak payah nak ceritalah, saudara. Orang yang rendah bila bercakap, berbual, selalunya mereka mengeluh, mereka mencela dan menghina. Dan orang yang dangkal dalam bercakap, dalam berbicara, mereka akan sibuk menyebut tentang dirinya dan juga jasanya. Itu orang yang dangkal, saudara. Dia kata aku terhebat, aku itu, aku ini, saudara. Sebenarnya, saudara, apabila kita menceritakan keburukan orang lain, itu yang disebut juga sebagai ghibah. Ia merupakan dosa besar yang tidak diampuni sebelum dimaafkan, diampunkan oleh orang yang diceritakan. Dan bila orang yang dibicarakan itu sudah meninggal, maka kita mesti bertaubat dan tidak mengulanginya lagi, dan sewajarnya digantikan dengan doa untuk kebaikannya dan berceritalah tentang kebaikannya. Sebab dosa itu dibawa sampai ke sana, saudara. Itu sebabnya mudah-mudahan kita mempunyai keterampilan yang lebih tinggi untuk menjaga lisan kita. Sebenarnya, saudara, semakin banyak kita bercakap, semakin banyak kemungkinan kita tergelincir lidah kita
dan akan menjadi dosa. Juga kehormatan kita akan tergugat. Sebab itu, jagalah bicara anda, jagalah lidah anda, jangan menuturkan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Sebab itu Nabi kata kalau tak ada berfaedah, lebih baik diam. Jangan kita berbicara, mengata, mengumpat dan sebagainya. Itu dianggap sebagai ghibah. Ghibah dalam bahasa Arab ni saudara mengumpat dan merupakan dosa besar saudara. Semoga saudara mendapat manfaat daripada apa yang saya ceritakan. Ini bukan daripada seorang ustaz, ingat saya ya. Saudara Rabudin Pasarat hadir dari Senaling, Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Saudara, saya menerima kiriman daripada Tan Sri Osu Sukam, mantan Ketua Menteri Sabah dalam segmen Mutiara Kata. Menurut Tan Sri Osu Sukam, dia kata, kendalikanlah nafsu syahwatmu dengan memperkukuhkan iman di dada. Untuk mengendalikan nafsu syahwat kita ni, kita kukuhkan dengan iman yang di dada. Dan sering berpuasa di samping menjauhkan diri dari dosa kecil dan sentiasa berdoa untuk tidak meletakkan nikmat syurga dunia mengatasi fikiran. Jadi syurga dunia ni kadang-kadang adalah menipu saya. Yang paling penting syurga di akhirat. Terima kasih Tan Sri Osu atas kiriman Mutiara Kata yang cukup berarti dan sebagai peringatan pada kita. Peringatan saya pada pimpinan negara tak lain. Ya, Saudara Mi Abu, terima kasih sekuntum mawar merah untuk saya. Peringatan saya pada pimpinan negara, jangan berbelanja wang negara tanpa had, kerana negara boleh muflis kalau wang negara dibelanjakan tanpa had, saudara. Dan untuk teman-teman yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam mana-mana channel, saya tak marah dan saya tak menghalang. Tetapi anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tidak mampu memantaunya. Perkara ini perlu saya jelaskan tiap-tiap kali saya buat pencerahan. Ini peringatan. Kerana tengah hari tadi saya makan dengan program saya, dia kata jangan lupa ingatkan pada pelayar-pelayar. Kerana apa saja mereka lakukan itu tanggungjawab mereka. Sebab saya tak mampu memantaunya. Dan ini adalah pencerahan politik yang matlamatnya sekarang memberi informasi jika ada berita-berita terbaru. Dan bila saya memberi pencerahan, kita mesti berpegang pada prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kalau nak menyantuni, tidak ada masalah, gunalah bahasa-bahasa yang harmonis. Kerana kita adalah warga cinta damai, menyantuni setiap persoalan secara harmonis, saudara. Baik, saudara. Setelah saya beri peringatan, kita masuk tentang ini, berita-berita yang terbaru dan terkini yang saya terima, saudara. Kerana Jabatan Meteorologi Malaysia, sekarang ni kita dah masuk musim monsun Timur Laut, saudara. Kerana itu Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan bakal berlaku luruan monsun di kawasan pantai timur dan utara Semenanjung serta timur Sabah sehingga hari Selasa, saya. Daripada hari ini, Ahad, Isnin, Selasa, 3 hari, saya. Menurut Ketua Pengarahnya, Saudara Muhammad Helmi Abdullah, keadaan tersebut boleh menyebabkan peningkatan kelembapan yang berpotensi membawa hujan berterusan dalam tempoh tersebut, saya. Pada masa sama, angin kencang dan laut bergelora juga dijangka berlaku di Laut Cina Selatan. Met Malaysia pula sudah pun mengemasini amaran hujan berterusan tahap bahaya yang buruk dan waspada membabitkan di Kelantan, Terengganu, Pahang, Perlis, Kedah, Perak dan Sabah yang berkuat kuasa sehingga esok katanya. Bagaimana amaran angin kencang dan laut bergelora turut dikemaskini. Dia katanya ribut petir berserta hujan lebat dan angin kencang yang lebih menyeluruh juga berpotensi berlaku dalam tempoh tersebut. Dia secara terkini, Jabatan Meteorologi Malaysia juga mengeluarkan amaran hujan sangat lebat berterusan pada tahap bahaya dijangka berlaku di Terengganu bermula hari ini hingga besok. Met Malaysia dalam kenyataannya memaklumkan ia melibatkan beberapa kawasan di Terengganu iaitu di Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan Kemaman yang sekarang ini sedang menjalankan musim kempen untuk pelari kecil P040, saudara. Kenyataan itu turut memaklumkan bahawa hujan berterusan tahap buruk dijangka berlaku di Kelantan melibatkan kawasan di Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacok, Macang dan Pasir Putih. Manakala di Terengganu membabitkan Hulu Terengganu serta kawasan Jerantuk dan Kuantan di Pahang. Saudara, baru sebentar tadi saya menerima laporan bahawa ribut petir, hujan lebat dan angin kencang juga dijangka di negeri Perak, itu di Krian, Manjung dan Perak Tengah.
Sementara di Selangor, di kawasan Kelang dan Petaling. Bagi negeri Sarawak, Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sariki, Sibu, Mukah dan Limbung. Di Sabah, pedalaman iaitu di Sipitang, Kuala Penyu dan Beaufort. Sementara wilayah Persuan Labuan juga turut bakal menerima hujan lebat dan ribut petir dengan angin kencang. Sehinggalah malam ini nanti. Secara itu terbaru dan teman-teman yang tinggal kawasan tersebut berhati-hati. Kalau agak bila naik air, bila pihak berkuasa minta anda pindah, berpindahlah segera. Sebab sekarang ni keadaannya cuacanya begitu tidak dapat dielakkan apabila Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan berlaku hujan ribut yang luruhan hujannya begitu tinggi, begitu lebat, berpanjangan. Sebab itu saudara, menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi dalam kirimannya melalui media sosial, beliau menggesa semua penduduk, terutama mereka yang berada di kawasan berisiko banjir, supaya mengambil langkah pencegahan. Sewajarnya, susulan amaran hujan lebat tahap buruk dijangka melanda Terengganu dan Kelantan hingga esok. Hati seorang pemimpin, beliau juga merupakan pengurusi NADMA, bencana alam. Beliau mengingatkan agar warga kita di mana kawasan yang ada risiko banjir itu, saudara, perlulah mengambil langkah pencegahan awal. Kemas barang-barang, saudara. Bila dipinta berpindah, berpindahlah. Saudara. Bagaimanapun, beliau berdoalah dan berharap agar keadaan banjir ini dapat dielakkan dan penduduk terhindar dari musibah kehilangan nyawa serta kemusnahan harta benda. Saudara, di Kuala Kedah nampak gayanya sekarang ni harga ikan terpaksa dinaikkan. Kesan daripada laut yang bergelora, di mana nelayan sudah mula kurang turun ke laut. Harga ikan naik kerana tangkapan menunjukkan tren penangkap ikan yang berkurangan, dan sebab itu harga ikan sudah pun naik. Ada tinjauan daripada media mana tu ya, saudara? Media Sinar Harian, saudara, melakukan tinjauan di pelantar ikan di kampung seberang kota di Kuala Kedah, saudara, mendapati harga ikan kebanyakannya peniaga menjual ikan, termasuklah ikan merah, ikan tenggiri, gelama dan udang, walaupun dengan harga berpatutan, tapi masih lagi ada peningkatannya. Kerana nelayan hanya mampu memperoleh ikan sekadar adanya untuk dijual pada pelanggan dengan harga peraih. Mungkin harga ikan di pasar awam lebih mahal dari di pasar dan boleh mencecah sehingga RM20 sekilo bergantung pada saiznya. Ya saudara, itu keadaannya. Saya perlu mengingatkan anda, bukan kerana nak suka-suka naik harga ikan, tidak saudara. Tapi harga ikan naik begitu kerana nelayan tidak dapat pergi turun ke laut. Sama ada di monsun, bagaimana saya katakan semalam, nelayan-nelayan di Kelantan sudah pun menarik semua bot-bot payangnya naik ke darat untuk tidak lagi turun ke laut, dan mereka tidak ke laut selama 3 bulan. Itu keadaannya saudara. Baik, dari segi laporan pencemaran banjir, saya juga menerima keadaan yang agak menggusarkan apabila sumber air di hulu Sungai Kelantan nampaknya tercemar teruk, saudara. Sebab ini di Gua Musang, saudara. Menurut kajian daripada sebuah universiti, iaitu daripada Universiti Malaysia Kelantan dan Universiti Putra Malaysia, ia mendapati bahawa tahap air di kawasan hulu Sungai Kelantan, itu di kawasan Sungai Nenggiri, dikatakan mempunyai tahap yang cukup teruk, kotor. Sungai Nenggiri Gua Musang adalah salah satu anak sungai utama Sungai Kelantan, dan penyelidikan yang diketuai oleh pensyarah kanan Bio Kejuruteraan dan Teknologi UMK, Profesor Madya Dr. Wan Muhammad Faiz Ishak, menyatakan sumber air sungai tersebut berkelodak dan tercemar pada bacaan 846 nano. Tinggi saudara. Sumber itu boleh mengakibatkan hidupan dalam air juga tidak lagi berterusan. Banyak ikan-ikan yang mati, berkurangan dan tidak sesuai untuk diminum. Kerana ia tercemar teruk akibat daripada mungkin pertanian dan juga pembalakan. Bagaimanapun menurut mereka, sungai itu masih boleh diselamatkan asalkan ada upaya yang dilakukan. Jadi untuk teman-teman yang tinggal berhampiran dengan Sungai Nenggiri, berhati-hati apabila anda mengambil air daripada Sungai Nenggiri, iaitu di hulu Kelantan, kerana airnya begitu teruk, tercemar saudara.
Dalam waktu yang sama, saudara, penduduk di sekitar Gua Musang, iaitu khususnya orang asli, mereka baru saja lega apabila pihak perkhidmatan telah pun berjaya menangkap seekor pak belang. Kerana dalam seminggu dua yang lepas, heboh cerita amukan pak belang. Tapi hari ini saya menerima bagaimana dilaporkan oleh Usaha Malaysia. Iaitu lebih 70 orang penduduk asli suku kaum Temia di Kampung Kelait, di Pos Belau, di Gua Musang, mereka terpaksa bertampiran lari apabila seekor gajah liar muncul di hadapan rumah mereka. Lepas cerita rimau, datang pula gajah. Dan mereka lebih takut lagi kalau gajah naik minyak, maka tentulah rumah mereka akan rosak, kehidupan mereka terancam. Dan mereka berharap agar Jabatan Perlihatan dapat segera menyelesaikan masalah gajah liar ini di sekitar kawasan tersebut. Mereka diburu ketakutan 70 warga orang asli Temiai sedara di kawasan tersebut. Baik, itulah yang dapat saya laporkan sedikit tentang kehidupan warga kita yang tinggal di Gua Musang, warga kita di Kelantan, dan juga kedudukan Jabatan Meteorological. Itu saudara teman-teman berhati-hati. Saudara Yusuf dia kata harimau dah marah, hutan dah pupus. Itulah keadaannya di Kelantan, saudara. Itu di Gua Musang. Kemudian bukan saja itu, gajah pun dah keluar sekarang ni, mengganggu kehidupan. Bila hutan-hutan rimba diganggu, maka penghuninya akan mengamuk. Itu keadaan, saudara. Baik, saudara, kita teruskan bicara saya ini dengan cerita salam dari Gaza. Awal bicara saya adalah tentang bagaimana perkongsian kisah yang diceritakan oleh Nurul Ain, warga kita yang berada di Gaza, dan bagaimanapun sempat diselamatkan untuk kembali ke tanah air. Dia terkandas sejak 1 Oktober sehinggalah dia dapat diselamatkan pada 14 Oktober lalu, saudara. Menurut Nurul Ain, beliau sekarang ini ditemani oleh suaminya. Dia berkahwin dengan warga Palestin, iaitu Muhammad A.M. Shahad. Dan dia menceritakanlah perkongsiannya. Sebelum ini katanya dia menetap di Emirat, bertugas sebagai pembantu doktor pergigian. Jadi apabila selepas 6 tahun berkahwin dengan suaminya, terasalah hati untuk pulang melawat keluarga sebelah suaminya di Gaza. Tapi malangnya hari ini boleh katakan sebahagian besar keluarganya sudah pun menjadi korban daripada ancaman ataupun kekejaman Zionis. Dalam penceritaannya dia kata dia sepanjang berada di Gaza dalam waktu peperangan yang meletus, dia terpaksa minum air laut, air payau, dan mandi pun dengan air payau. Begitulah lamanya. Kalau dia dapat merasa minum air ni dalam 1 hari 2 hari saja. Selepas itu terus terpaksa. Begitulah yang dialami oleh warga Palestin yang tinggal di Gaza apabila bekalan air diputuskan oleh Zionis, saja. Itu keadaannya. Sebab itu dia merasakan agak trauma. Hari ini walaupun dia telah pun selamat sampai ke tanah air, walaupun dia dalam keadaan selamat, tetapi kalau dengar bunyi mercun, dia jadi trauma aja, ketakutan. Sebab itu sekarang ni sedang menanti kalau ada pakar konseling daripada Kementerian Luar untuk membantu beliau untuk menghilangkan trauma yang ada dalam fikirannya. Terganggu sangat teruk-teruk. Maklum sajalah secara saban hari dia mendengar bunyi ledakan bom, dan kehidupan yang cukup tenat. Makan tak ada, hanya minum air laut, saudara. Yang disayang malahan air dari kumbahan pun. Tapi nak buat macam mana, itulah yang perlu dialami, bukan untuk dirinya sendiri saja, tapi boleh katakan seluruh warga Gaza yang dibungkus kehidupan yang cukup memeritkan. Dan bagaimana saya lihat, saudara, kenyataan daripada seorang Nada Abu Hia. Dia berusia 8 tahun. Dia diceritakan kepada wakil media di Gaza. Dia kata serangan udara, rumah musnah, malahan orang yang tersayang terkorban akibat bom tentera Israel tanpa henti sejak konflik 7 Oktober lalu, menyebabkan penduduk Gaza merasakan mereka kini bagaikan berada di ambang kematian. Nada Abu Hia, dia baru berusia 8 tahun, saja. Dia berdepan dengan 3 pengeboman Israel. Dan kini dia mendapat penempatan perlindungan di kamp pelarian Nusirat. Dan menceritakan pengalaman ngeri itu kepada wakil AFP.
Yang mula-mula katanya mereka mengebom rumah datuk saya di Gaza City, di mana kami semua tinggal di situ. Kemudian kami lari ke Deir el-Balah untuk mencari tempat selamat. Dan tempat itu juga dibom oleh Zionis. Selepas itu kami pulang ke Gaza dan mereka mengebom kami sekali lagi. Jadi menurut pegawai kesihatan Hamas, pada waktu subuh Jumaat, sebuah pesawat Israel mengebom Kem Nuzirat yang terletak di tengah-tengah semenanjung Gaza dan mengorbankan 18 orang. Kanak-kanak malang itu merupakan antara ratusan ribu rakyat Palestin yang melarikan diri dari Gaza City dalam beberapa minggu sejak kebelakang ini selepas Israel mengarahkan penduduknya berpindah ke selatan ketika mereka melancarkan serangan berterusan untuk kononnya untuk menumpaskan pejuang Hamas di wilayah berkenaan, saudara. Dan hari ini saya dapat laporan bahawa seorang pegawai Kementerian Kesihatan yang mengendalikan di semenanjung Gaza berkata sekurang-kurangnya 50 orang lagi terbunuh, saudara, apabila tentera Israel menyerang sebuah sekolah. Sekolah itu milik Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang digunakan sebagai tempat perlindungan bagi orang-orang yang kehilangan tempat tinggal. Ini semalam saya serangan ke atas sekolah Al-Faqura di kem pelarian Jabalia di utara semenanjung Gaza berlaku waktu subuh. Zalim, saudara, waktu subuh. Sekolah tersebut dibom sedangkan tempat itulah tempat menempatkan pelarian perang, saudara. Jabalia merupakan kem pelarian terbesar di Gaza, di mana terdapat kira 1.6 juta orang kehilangan tempat tinggal akibat pertempuran lebih selama 6 minggu antara Israel dan Hamas. Dan hari ini, saudara, ratusan orang dan telah pun terpaksa mengosongkan Hospital Al-Shifa. Dan mereka terpaksa berjalan kaki selepas mengarah hospital memaklumkan bahawa tentera Israel mengarahkan supaya hospital itu dikosongkan. Pesakit, ada yang kudung kakinya, terpaksa keluar dari hospital untuk mencari tempat perlindungan. Jadi, Kementerian Kesihatan yang mengendalikan ini dalam satu kenyataan berkata, seramai 120 orang yang cedera masih berada di fasiliti itu bersama dengan bilangan bayi peramatang yang tidak ditentukan dan memaklumkan ia berhubung dengan Palang Merah mengenai bayi berkenaan. Beberapa kaki tangan perubatan yang tinggal di hospital itu untuk menjaga mereka yang tidak dapat dipindahkan, mereka yang sakit dan cedera sebagainya dengan anggota badan yang cacat. Mereka hilang tempat tinggal, hilang anggota tubuh badan dan doktor masih lagi merawat mereka. Serta benda yang melihatkan kezaliman tanpa batas yang dilakukan oleh rejim Zionis di bumi Gaza, saudara. Sebab itu, saudara, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO yang mengetuai pasukan Agensi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dalam misi penilaian ke atas Hospital Al-Shifa di Bandaraya Gaza menyifatkan kemudahan kesihatan itu sebagai zon maut. Wakil Pertubuhan WHO Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menyifatkan bahawa keadaan di Hospital Al-Shifa sekarang ini adalah sebagai zon maut. Pasukan tersebut hanya dapat menghabiskan 1 jam sahaja dalam hospital itu. Dan selepas itu, tentera Israel mula menghalau mereka, saudara. Sebab itu, WHO dan rakan kongsinya sedang merangka pelan segera untuk memindahkan baki pesakit, kaki tangan dan keluarga mereka. Dan saat ini, saudara, jangan lupa, dah lebih sebulan, lebih 43 hari, kesan daripada serangan Israel, sejumlah 12,300 warga Palestin yang terbunuh dalam serangan udara dan darat yang dilakukan oleh rejim tersebut, saudara. Sebab itu sekarang ni, saudara, banyak pihak, terutama dalam pihak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan penduduk awam, termasuklah kanak-kanak dan wanita, dikuatiri terbunuh dalam serangan udara ke atas sekolah Al-Faqura. Sekolah Al-Faqura yang diuruskan oleh Urwa di kem pelarian Jabalia, saudara. Itu keadaannya amat menyakitkanlah, saudara. Wajah kita melihat kekejaman itu tidak mampu untuk kita menterjemahkan. Saban hari, saudara, berita kematian kita terima daripada Gaza. Sebab itu, saya juga hari ini amat kecewa, saudara. Kita ingatkan mereka warga yang beragama Islam, pastinya mereka tidak akan bersetuju dan mengutuk serangan Israel. Tapi apa yang berlaku di kota London, saudara? Dari London saya menerima berita bahawa keputusan undian bagi menuntut England, kerajaan England mendesak Israel mengadakan gencatan senjata yang segera di genting Gaza
Akhirnya kita dapat melihat bagaimana hipokrasinya orang-orang politik di London, terutama bagi mereka di kalangan mereka yang beragama Islam. Kemarin ahli Parlimen UK yang mengundi, yang pada sebenarnya mereka mengundi pada hari Khamis. Mereka mengundi untuk minta mendesak agar kerajaan mereka mendesak Israel berundur melakukan gencatan senjata. Tapi rupanya yang menentang adalah 293 orang. Sementara yang menuntut adalah 125 orang saja. Dan itu merupakan usul yang dicadangkan oleh Parti Kebangsaan Scotland. Ia menyeru kerajaan UK untuk bersama-sama dengan masyarakat antarabangsa mendesak Israel menghentikan pengeboman yang meragut nyawa orang awam, terutama kanak-kanak. Paling mengecewakan apabila 7 daripada 19 ahli parlimen beragama Islam menolak usul tersebut. Sajid Javid daripada Parti Konservatif yang juga individu Muslim pertama yang dilantik sebagai Menteri Kesihatan adalah merupakan orang yang menolak dan duduk dalam kerajaan. Itu keadaan saudara. Mereka beragama Islam tapi mereka menolak gencatan senjata yang kita minta supaya kerajaan England mendesak Israel supaya berundur saudara. Dia merupakan anak pendatang Muslim dari Pakistan. Dan memanglah dia terkenal dengan sentimennya, dia pro-Israel. Jadi ahli parlimen beragama Islam yang lain yang menolak gencatan senjata ialah Saqib Bhatti dan Rehman Kisti daripada Parti Konservatif. Manakala Rusana Ali daripada Parti Buruh, Shabana Mahmud juga dari Parti Buruh, Tulip Siddiq daripada Parti Buruh serta Nusrat Ghani daripada Parti Konservatif mengambil sikap berkecuali. Ya, walaupun beratus-ratus pelajar bergerak ke pejabat Rusana Ali selepas ahli parlimen Bethnal Green itu tidak mengundi gencatan senjata, tapi tidak diindahkan. Sebenarnya Rushanara dia berketurunan Bangladesh. Sebelum ini membuat beberapa kenyataan. Kononnya dia akan minta mendesak supaya diadakan gencatan senjata, tapi tidak terlaksana. Ya, sebab itu pada sebelah malam kemarin saudara, orang ramai berkumpul di luar pejabat kawasan pilihan raya di timur London sambil melaungkan Rushana Ali, awak memang memalukan, sambil memegang spanduk, bukan ahli parlimen saya, darah di tangan kamu. Jadi dia walaupun dia memberi penjelasan dan sebagainya, rakyat di London tidak dapat menerima. Cuma saya heran sekarang saudara, di kota London, di Amerika, mereka yang bukan beragama Islam, mereka menyertai perarakan demonstrasi supaya menuntut supaya gencatan senjata dilakukan. Sedangkan di Parlimen England, di mana adanya wakil berketurunan ataupun beragama Islam, mereka menolak seruan tersebut. Itulah amat mengecewakan. Di sinilah saya katakan letaknya hipokrasi dalam politik. Amat mengecewakan saudara. Baik saudara, itulah yang saya dapat laporkan tentang apa yang berlaku di Gaza, tentang untuk nasib warga Palestin saudara. Saya ingin membuat, sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pun dalam perjalanan kembali daripada San Francisco. Mudah-mudahan bila dah sampai agaknya saudara. Dari perkabaran dari San Francisco, saya mendapat bahawa beberapa penjelasan, beberapa perkembangan sewaktu keberadaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di San Francisco saudara. Namun yang jelas beliau masih lagi terus kekal menuntut agar gencatan senjata segera dilakukan agar rakyat Palestin yang terkorban, yang cedera dapat sekala kembali meneguh aroma kehidupan. Saudara. Sebab itu katanya bahawa kepentingan multilateralisme sama ada dari segi ekonomi dan sebagainya, kadang-kadang ia mengatasi tentang kemanusiaan. Jadi memanglah sepanjang mesyuarat tersebut, beliau dan ketua-ketua negara dalam APEC begitu jelas bahawa di setiap platform Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan pembunuhan dan kekejaman di Gaza perlu dihentikan, tidak ada pilihan lain. Sebab itu dia kata, saya tak menggunakan forum itu untuk mengutuk, tapi lebih kepada merayu agar rejim Israel menghentikan kekejaman yang berlaku di Gaza. Saudara. Jadi dalam aspek yang lain, saudara, selain daripada kesaan supaya diadakan gencatan senjata, Datuk Anwar Ibrahim menyatakan dari segi pelaburan beliau berjumpa dengan beberapa pemimpin negara luar serta usahawan-usahawan terkemuka dunia. Alhamdulillah,
dari San Francisco, beliau bakal membawa pulang pelaburan sekitar 63 bilion ringgit. Saudara. Dan waktu persidangan di APEC itu, beliau berjumpa dengan ketua-ketua negara daripada Amerika dan negara China. Kita tahu bahawa hubungan antara Amerika dengan China masih lagi dalam keadaan dingin. Mereka terjebak dalam perang dingin ekonomi. Tapi seperti yang dijelaskan, dia mengatakan bahawa hubungan kita dengan Amerika dari segi sektor ekonomi memang merupakan hubungan yang lama dan berkekalan. Begitu juga dengan negara China. Satu hubungan perdagangan yang baru dan sedang mekar. Katanya. Dalam keadaan begini, Malaysia mengambil ketetapan kita tak campur. Soal kamu nak bergaduh sama kamu, itu urusan anda. Kita yang penting adalah Malaysia harus maju ke hadapan untuk meneruskan kehidupan, untuk mencari pelaburan. Jadi pada kita mahukan agar suasana damai, aman di seluruh dunia. Itu tuntutan Malaysia, saudara. Dan ini bukan hanya dilakukan oleh beliau sendiri saja. Malah pemimpin daripada Indonesia, Tuanku Sultan Al-Baqiyah dari Brunei juga turut menzahirkan harapan agar kedamaian dapat diwujudkan di Gaza serta perdagangan antara negara-negara anggota APEC dapat berterusan, saudara. Sebab APEC ini, saudara, merupakan satu himpunan negara-negara yang bermatlamatkan untuk menyerlahkan ekonomi, saudara. Sebenarnya Malaysia adalah antara 12 ahli pengasas pada APEC. Ahli-ahli lain ialah Australia, Brunei, Kanada, Indonesia, Jepun, Korea Selatan, New Zealand, Filipina, Singapura dan Thailand. Kemudian, yang betul lagi ada China, Hong Kong, Taiwan, Mexico dan Papua New Guinea menyusul pada tahun 1993. Chile pula bersetuju pada tahun 1994 dan pada tahun 1998, Peru, Rusia dan Vietnam turut menyertai kalangan tubuhan APEC menjadikan jumlah keahlian APEC ini kepada 21 orang. Itu keadaannya, saudara, dan kita mengharapkan dengan keberadaan beliau dapat berbincang dan dapat membina lah untuk masa depan yang lebih baik untuk negara kita, saudara. Lebih itu saya tak dapat cakap, saudara. Baik, saudara. Dalam kesempatan ini saya perlu menjelaskan, saudara, alhamdulillah saya diberitahu bahawa kesihatan Datuk Seri Presiden UMNO Dr. Zahid Hamidi nampaknya beransur pulih. Saya dapat berita itu 2-3 hari lepas, tapi saya tak nak bercakap lah, saudara, sebab kesihatan beliau pada hari Khamis lepas beliau terpaksa menjalani pembedahan dan sebenarnya Datuk Seri Zahid ni dia perlu menjalani pembedahan lebih awal daripada itu, tapi kerana kekangan waktu sehinggalah pada hari Khamis dah tak tahan sangat, barulah terpaksa pergi ke hospital dan menjalani pembedahan, saudara. Kemudian hebohlah orang kata Presiden UMNO sakit dan sebagainya. Hari ini anak sulung Datuk Seri Datuk Zahid, iaitu Datuk Nurul Hidayah, membuat kenyataan media bahawa mengatakan alhamdulillah bapa saya kembali sihat selepas menjalani rawatan, dan keluarga mereka tidak mahulah kita mengganggunya. Biarlah inilah masanya untuk beliau merawat cinta kasih bersama familinya. Inilah masanya mereka bersama, sebab sepanjang waktu sihatnya Datuk Zahid tidak ada pun masa ruang untuk mendekati familinya. Inilah masanya mereka dapat berkesempatan berkumpul, dan beliau dalam masih lagi rawatan. Jadi pada teman-teman warga UMNO, bersamalah kita berdoa agar Datuk Zahid Hamidi segera pulih seperti sedia kala, sebab di hadapan kita masih banyak lagi perjalanan panjang dari segi politik negara kita, saudara. Saudara, jadi saya perlu menjelaskan bahawa Datuk Seri Zahid Hamidi berada dalam keadaan sihat. Bukanlah sihat habis, masih pulih lah dari penyakitnya, saudara. Baik, saudara. Saya nak menyantuni ini tentang kerenah orang politik, saudara. Ini segmen kerenah orang politik. Saya melihat kenyataan yang tersiar dalam FT, Free Malaysia Today, yang menyatakan bahawa Tan Sri Muhyiddin menzahirkan kenyataan bahawa dia kata bahawa PAS pun dalam keadaan sekarang ni sudah tepu. Dah tepu sokongan. Artinya, dia kata kejayaan PAS hari ini kerana bersama dengan Perikatan Nasional. Dan
PAS tidak mungkin dapat mencipta kejayaan lebih besar lagi tanpa keberadaan bersama dengan Perikatan Nasional. Sebab itu dia berpendapat bahawa PAS tidak akan mampu mencipta kemenangan besar andai parti itu bergerak sendirian ataupun solo. Macam kita dulu UMNO pun mencari solo, memanglah kita mengalami kekalahan. Jadi dia mengambil keadaan begitu, dia mengatakan bahawa kalau PAS bertindak sendirian, maka PAS tidak mungkin dapat mencipta kejayaan yang segemilangan sekarang, katanya. Ya, sebab itu beliau menganggap bahawa pencapaian PAS sekarang ini sudah pun tepu. Dengan cara itu jugalah, katanya, bila bersama dengan Perikatan Nasional atau bersama dengan PBM dan Parti Gerakan, kita dalam kerajaan perpaduan, mereka bantai kita, mereka balun kita, kononnya ada DAP. Tapi jangan lupa Perikatan Nasional ada gerakan yang lebih bersifat chauvinis. Yang ini mereka tak dedahkan ke depan. Tapi realitinya ada gerakan, ada PAS, ada Parti Peribumi Bersatu. Dan kata Tan Sri Muhyiddin, tanpa menyertai PN, PAS tidak mungkin dapat mencipta kegemilangan seperti hari ini, katanya. Sebab dia bagi contoh lah, dia kata bahawa dulu biasanya PAS cuma dapat antara 10,000 majoriti, paling tinggi pun 15,000. Tapi bila bersama dengan Perikatan Nasional, Tan Sri Haji Hadi boleh dapat sampai 40,000 undi, katanya. Saya tak mau cakap lebih daripada itu, saudara. Cuma saya melihat apa yang dilontarkan oleh Tan Sri Muhyiddin itu adalah sebagai peringatan. Sebab ini juga jelas memperlihatkan bahawa sudah ada bunga-bunga perpecahan antara PAS dengan Parti Peribumi. Sebab itu Tan Sri Muhyiddin terpaksa mengeluarkan kenyataan agar PAS sedar dan insaf supaya tidak meneruskan sebarang usaha. Sebab PAS sekarang ini dilihat sudah macam suam-suam kuku aja dengan PBM ni, saudara. Itu keadaannya, saudara, jangan lupa. Sebab itu dia, Tan Sri Muhyiddin kata dia tahu PAS tak akan berganjak untuk meninggalkan Perikatan Nasional. Meskipun Tan Sri Datuk Seri Anwar Ibrahim ada berbicara, ada mengundang PAS untuk menyertai kerajaan perpaduan. Tapi dia yakin PAS tidak akan meninggalkan gabungan Perikatan Nasional. Saya melihat orang politik ni kadang-kadang kita kena lihat, saya bila dia bercakap A, belum pasti maksudnya A. Mungkin ada unjuran-unjuran yang lain. Bagaimanapun terpulanglah saya tak mau menuduh. Sebab saya melihat bila dia mengatakan PAS dalam keadaan sudah tepu. Artinya PAS tak akan boleh lagi untuk menjana kejayaan lebih besar lagi. Ataupun untuk menjadi kerajaan, menubuhkan kerajaan ataupun memimpin kerajaan. Bagi saya itulah kepahaman saya. Mungkin saya silap, saya. Saudara Juzaili Mak Ali, jangan jadi batu api. Saya bukan nak jadi batu api, saya melihat kenyataan. Saudara Nur Hayati dia kata gerakan lagi bahaya daripada DAP. Itu benar, saudara. Saya bukan nak jadi batu api, tidak. Sebab ini kenyataan yang ditularkan oleh Tan Sri Muhyiddin dalam Free Malaysia Today. Jadi saya memberi komen begitulah, saudara. Sebab bila kenyataan begitu, apakah tanpa Parti Bersatu, PAS tidak mampu untuk mencipta kejayaan lebih gemilang lagi bila dia kata dah tepu. Itu persoalannya. Jadi jangan marah kat saya. Walaupun kita tahu juga Datuk Anwar Ibrahim dulu pernah bercakap bahawa dia berbincang juga dengan PAS untuk menyelesaikan supaya adanya ukhuwah perpaduan, supaya PAS menyertai Pakatan Perpaduan. Tapi PAS tak mau, tak bersedia ke arah itu. Tapi sekarang ni pintu dah tertutup. Itu gambarannya. Jadi saudara Mu'alfin dia kata kalau bersatu tanpa PAS, bungkus terus. Ini keadaan bukan kenapa, saudara. Sebab saya melihat bahawa anggota parlimen, ahli-ahli parlimen daripada Parti Peribumi Bersatu sudah pun ada yang meninggalkan sokongan ataupun mengalihkan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tepatnya mereka tidak meninggalkan Parti Bersatu, tapi sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi apa maksudnya di situ? Saya bukan jadi batu api. Saya merasakan bahawa sudah ada gerak hati. Jadi keadaan begitu, apakah warga PAS senang dengan tindakan tersebut? Jadi mungkin gamaknya Tan Sri Muhyiddin mengeluarkan kenyataan begitu untuk meledakan atau meredakan perasaan warga PAS. Itu saja, saudara. Tak ada lebih daripada itu. Kita warga UMNO, kita tengok sajalah. Antara anda dua parti itu terpulanglah. Tapi untuk UMNO menyantuni semula, mewujudkan Perikatan Nasional, saya tidak nampak
adanya bibit-bibit pertemuan di situ. Sebab luka yang dialami oleh UMNO terlalu mendalam. Tak payahlah saudara nak katakan kita ni bertuapi, tidak. Tapi UMNO harus bergerak terus. Tambah-tambah lagi sekarang dengan Pakatan Perpaduan. Walaupun UMNO dituduh macam-macam, jadi kita melayarkan bahtera kita berterusan. Cuma yang saya lihat hari ini, saya terkejut juga apabila Free Malaysia Today melaporkan kenyataan Tan Sri Muhyiddin. Dia kata PAS tepu. Tepu ni saudara, kalau air dah penuh dah, bermakna retinya tak ada lagi meningkat lagi. Dan tambahan pula lagi sekarang ni, apa yang berlaku di Perlis. Di Perlis ni pemimpinan Parti Bersatu nampak gayanya macam seolah-olah berpatah harang, berkerat rotan bila mengisahkan perang dengan Menteri Besar Perlis. Menteri Besar Perlis datang lebih lepas. Apakah ini berlaku? Wallahu a'lam bissawab. Dan semalam bila waktu penamaan calon, saya melihat siapa pimpinan daripada Parti Bersatu yang mengiringi ini calon daripada PAS ke pusat penamaan calon. Kita UMNO semua turun. Datuk Seri Ahmad Sabu pun turun. Jadi Datuk Seri Ibrahim dia berada di San Francisco. Datuk Seri Zahid sedang menerima rawatan. Lain semua turun. Satu ketumbukan. Tapi bagaimana dengan PAS? Nampak gayanya ahli-ahli daripada Bersatu, adalah ahlinya tapi tak ramai mana. Semuanya orang PAS. Saudara, itu gambarannya. Itulah keadaan saudara. Saya tak nak cakap lebih daripada itu, saudara. Biarkanlah keadaannya, itulah saya katakan bahawa inilah kisah-kisah orang politik. Sebab hari ini saya nak buat pandangan, penjelasan yang lebih panjang lagi tentang apa yang berlaku di Pilihan Raya Kecil Kemaman. Rakyat nak tahu lebih penting lagi. Soal mereka nak berbalah itu terpulang pada mereka, saudara. Saudara Jaka Linglung dia kata bukan ikut tepi tapi ikut penuh trust. Jaka Linglung dia kata live selalu sangkut-sangkut. Biasalah saudara. Dalam Mar Hakim dia kata kalau ada tepu nak pecah. Saya tak mau cakap lebih. Saya tak mau menambah ataupun menokok. Saya menceritakan apa yang sedang berlaku. Dan kalau melihat dari segi senior politiknya, begitulah keadaannya saudara. Dan okey saudara. Di Kemaman sekarang, walaupun sekarang ini di Kemaman ada hujan lebat saudara. Hujan lebat sedang melanda sebagaimana yang dilaporkan oleh Jabatan Meteorologi daripada sejak semalam hujan. Namun walaupun hujan lebat sejak subuh tadi katanya, ia tidak menghalang calon Barisan Nasional Jeneral Bersara Tan Sri Raja Muhammad Afendi Raja Muhammad Noor untuk meneruskan kempennya untuk Pilihan Raya Kecil Kemaman. Oh, bersemangat betul ni Panglima ni saudara. Mantan Panglima Angkatan Tentera ni betul-betul kali ini dia turun ke gelanggang. Betul-betul macam dia kata istilah perang lah katanya. Menurut Tan Sri Muhammad Afendi, walaupun hujan berterusan, tapi itu menjadi kelebihan baginya. Kerana bila hujan berterusan, dia boleh bertemu seramai mungkin pengundi. Sebab itu dia kata saya tak buang masa untuk saya terus berkempen. Bagi saya masa itu emas. Sebanyak mungkin saya akan cuba bertemu dengan pengundi. Bila hujan, pengundi duduk rumah. Senang disantuni katanya saudara. Jadi mengambil apa-apa suasana itu dengan pandangan yang positif. Hujan ni katanya kita tak dapat hindar. Malah kalau di beberapa tempat ia menjadi kelebihan kerana orang ramai berkumpul sebab hujan. Jadi ia jadi satu kelebihan sebenarnya, bukan halangan. Dan hari ini saudara ini Pilihan Raya Kecil Kemaman sudah pun memasuki hari kedua. Saya alhamdulillah saya melihat kempen-kempen yang dijalankan oleh warga UMNO, Barisan Nasional dan juga teman-teman daripada Parti Perpaduan, Pakatan Harapan, tidak ada pun maki hamun. Sebagaimana di sebelah sana. Sebelah sana tu lain biasa sajalah. Cerita itu, cerita ini, Melayu terancam, Islam terancam, bahawa ini macam-macam lah saudara. Bagi saya, rakyat di Kemaman, mereka sudah jelik lah dengan isu-isu yang lontarkan. Sebab itu katanya, menurut Jeneral Bersara Tan Sri Muhammad Afendi, dia kata saya telah bertemu banyak jentera kempen. Dan katanya saya nampak memang kali ini agak luar biasa. Saya lihat Barisan Nasional dan komponen lain di bawah kerajaan perpaduan nampaknya ada kesatuan dan matlamat yang jelas. Dia berpuas hati bahawa semua ahli-ahli daripada parti-parti yang mewakili Parti Keadilan, daripada Amanah, daripada DAP, daripada UMNO bersatu hati untuk melaksanakan acara kempen.
Sedar Abdul Hamid, Majid dia kata betul lah tu. Majority politician di Malaysia ni cakap A belum tentu A. Itu keadaannya. Bagi saya, laporan yang saya terima sekarang ni, bagaimanapun selain daripada usaha yang sedang dilakukan oleh Panglima mantan Panglima Tentera Darat ini ada Angkatan Tentera Jeneral Bersara Tan Sri Raja Muhammad Effendi, saya juga melihat bahawa pihak polis juga nampak gayanya telah pun bersiap siaga. Kerana Polis Raja Malaysia Terengganu telah pun mempersiapkan aspek aset dan keanggotaannya sekiranya berlaku banjir semasa berlangsungnya pilihan raya kecil Kemaman. Jadi artinya walaupun hujan ataupun banjir, pihak polis sudah pun bersiap dengan aset-asetnya untuk membantu rakyat. Menurut Ketua Polis Terengganu, Datuk Mazli Mazlan, lebih 2,000 pegawai dan anggota polis akan ditugaskan di seluruh negeri sepanjang musim banjir, dan bagi daerah Kemaman saja lebih 700 kekuatan. Pihak polis akan juga membantu, apatah lagi dengan tentera. Memanglah kalau mantan panglimanya turun bertanding, saya rasa tentera akan mengerahkan anggotanya seramai mungkin untuk membantu. Bagaimanapun, menurut Ketua Polis Terengganu, Datuk Mazli, katanya berdasarkan penilaian pihaknya, 18 pusat mengundi sekitar Kemaman berisiko dilanda banjir, dan PDRM telah bekerjasama dengan Suruhanjaya Pilihan Raya dalam merancang plan kontingensi yang diperlukan. Ada pusat pembinaan sementara yang akan jadi pusat mengundi, dan ada tempat mengundi yang akan jadi pusat pembinaan sementara. Jadi kami akan susur atur semula mengikut keadaan semasa. Tetapi perancangan dah buat kerana PDRM dan SPR ada langkah-langkah kontingensi. Jadi pihak polis mengatakan rakyat jangan gusar. Sebab itu sedang ditangani. Semua aset kami telah digerakkan, kata Datuk Mazli. Dan semua perancangan kami susun dengan sebaik mungkin untuk memastikan proses pilihan raya kecil ini berjalan lancar. Itu menurut pihak polis, jangan risau. Sementara itu, saya mendapat kenyataan daripada Timbalan Pengurusi Barisan Nasional, Datuk Seri Muhammad Hassan, sebagai Timbalan Presiden, sebab Presiden masih lagi tinggal berehat di rumah, dan beliau sebagai Panglima Perang UMNO Barisan Nasional dan Kerajaan Perpaduan untuk pilihan raya kecil di Kemaman. Menurut Tok Mat, dia kata Jeneral Tan Sri Raja Muhammad Effendi, Raja Muhammad Noor merupakan calon terbaik daripada Barisan Nasional untuk mewakili parti bagi menghadapi pilihan raya kecil Parlimen Kemaman. Katanya seperti yang telah kita ketahui, beberapa hari sebelum ini Barisan Nasional meletakkan calon terbaik dan diterima oleh semua pihak, iaitu parti dan jentera. Jadi katanya alhamdulillah, calon kita Raja Ahmad Effendi yang merupakan bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia sudi mewakili parti kita, itu Barisan Nasional, dalam PRK Kemaman. Jadi selaku Timbalan Presiden UMNO, beliau mengharapkan jentera parti menggerakkan kerja dengan sebaik mungkin lagi. Jadi kepada rakyat Terengganu, inilah calon yang terbaik yang UMNO Barisan Nasional dan Kerajaan Perpaduan turunkan untuk mewakili anda di Dewan Parlimen dan akan memperjuangkan soal nasib dan kehidupan warga Kemaman. Menurut Ketua Wanita UMNO Malaysia, Datuk Seri Norani Ahmad, ini saya dapat tulisan daripada sahabat kita, Saudara Norani Nordin. Di antara dia kata Ketua Wanita UMNO, Datuk Norani Ahmad, menyatakan bahawa jentera pergerakan itu akan digerakkan semaksimal mungkin untuk berkempen dari rumah ke rumah sepanjang tempoh kempen PRK Kemaman diadakan. Kata Datuk Norani, semua wanita UMNO bahagian daripada seluruh negara akan menghantar wakil masing-masing. Kemudian melalui penyelarasan oleh wanita UMNO negeri-negeri, kami akan berkampung di Kemaman ini sepanjang tempoh kempen diadakan. Menurut Datuk Seri Norani, sebab itu tadi saya lihat juga bagaimana calon Tan Sri Raja Muhammad Effendi, dia memuji. Dia kata dia amat terkesima lah dengan keadaan, bagaimana komitmen yang diperlihatkan oleh wanita UMNO Malaysia, wanita keadilan khususnya. Mereka menyantuni dengan penuh mesra dan menyantuni rumah ke rumah. Inilah dulu sebenarnya kelebihan UMNO dari dulu lagi saya. Asalkan tidak berlaku perbalahan di peringkat bahagian.
Tambah-tambah lagi bila adanya pilihan raya kecil. Selalunya pilihan raya kecil semua bersatu. Tapi kalau calon itu ada masalah di peringkat bahagian, dari segi UMNO-nya selalulah berlaku cah keting. Tapi kali ini, calon yang diturunkan tak ada apa-apa, tak ada masalah. Jadi semua bersatu hati untuk memenangkan. Matlamatnya sebagaimana kenyataan daripada Tan Sri Muhammad Effendi, yang penting sekarang ni kita nak menang. Dan wanita menurut Datuk Seri Noraini akan berkampung di seluruh kawasan di Kemaman. Bukan hanya wanita UMNO, ia termasuk juga wanita keadilan. Saya melihat naib ketua wanita keadilan, iaitu Datin Faizah juga sudah pun turun berada, sedangkan mereka akan menganjurkan mesyuarat Perhimpunan Agung Parti tersebut. Tapi Datin Faizah bersama suaminya dan keluarga wanita dari Parti Keadilan sudah pun berkampung di kawasan Kemaman. Apa pun dan bagaimana bentuk kerjasama dengan Pakatan Harapan itu, katanya itu tidak boleh cerita. Tapi yang penting, wanita kali ini benar-benar menyensing lengan untuk memastikan kemenangan calon yang dipertaruhkan oleh UMNO Barisan Nasional dan Kerajaan Perpaduan. Saudara? Baik, saudara, saya melihat, ini nak buat sedikit penjelasan supaya anda faham. Waktu pilihan raya 6 negeri dulu. Ini waktu dulu kita bertanding Sesoro. UMNO bertanding Solo, Pakatan Harapan, cara Pakatan Harapan, menentang Perikatan Nasional. Yang pagi 3, sekarang ni 2. Waktu itu, saudara, untuk kerusi Kemasik contohnya. Majoriti yang diperolehi oleh Parti PAS adalah 6,505. Apakah jumlah sebut? Sebab sekarang ni, saudara, politik ini dalam demokrasi, games of the numbers. Keadaan sekarang ni, Kemasik tidak mungkin majoriti sebanyak itu. Begitu juga di Kijal. Kijal dia punya majoriti terlalu sedikit, ya 3,700. Dan di Cukai majoritinya adalah 8,000. Cuma majoriti yang terbesar sekali itulah di Air Putih. Bagaimanapun saya difahamkan peratusan purata yang keluar mengundi waktu pilihan raya di 6 buah negeri itu adalah sekitar 73%. Sebab itu sekarang ni, kalaulah jentera parti boleh mengeluarkan seramai mungkin pengundi, keadaan boleh berubah. Apatah lagi, saudara, jangan lupa, waktu pertandingan sebut ada juga kerana masalah di peringkat bahagian, ada berlakunya pecah keting, jadi peralihan pengundi-pengundi yang atas pagar. Tapi sekarang ni dah lain. Saya dah harun-harun dia kata dalam negara kita ni belum beres banyak perkara. Saya setuju. Saya bersetuju sebab kerajaan sekarang ni baru setahun. Saya bersetuju, memang saya tak nafikan. Tetapi saya rasa inilah yang terbaik yang diperolehi oleh calon dari Kemaman untuk meneruskan perjuangan. Sebab tu saya katakan sebagaimana yang dinyatakan oleh Datuk Seri Ahmad Maslan selaku mantan Siswa Agung UMNO. Beliau adalah ahli majlis tinggi dan timbalan Menteri Kewangan. Dia kata pengundi di Kemaman diharap dapat menggunakan peluang ketika pilihan raya kecil di kerusi itu kerana untuk memilih satu-satunya wakil ahli parlimen daripada Barisan Nasional di Terengganu. Dia kata pengundi perlu bijak membuat pilihan dan tidak terbuai dengan sentimen kononnya rakyat Terengganu masih lagi dalam mood untuk mengekalkan rekod 40-0. 40-0 tu saudara, 32 Dewan Negeri semua dibolok oleh PAS dan 8 dibolok oleh PAS, jadi 40-0. Tapi sebagaimana kata Datuk Ahmad Maslan, apa faedahnya untuk kita kekalkan telur? Apa faedahnya untuk rakyat Terengganu? Saudara, sebenarnya tak ada apa faedah pun, dia kata. Sekiranya calon PAS iaitu Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Datuk Seri Ahmad Samsuri menang, kawasan itu masih lagi pembangkang di peringkat kerajaan pusat. Ya, sebab itu menurut Datuk Ahmad Maslan, pembangunan yang ada di Kemaman ketika ini pun banyak dilaksanakan ketika Barisan Nasional memerintah. Jadi seandainya keadaan berubah, calon daripada UMNO Barisan Nasional mentadbir di Kemaman, tentulah lestari pembangunan itu dapat dimantapkan lagi apabila kerajaan persekutuan sekarang ni pun katanya bahawa kalau kita lihat bagaimana mereka melompat sana melompat sini, kononnya tak cukup peruntukan dan sebagainya.
Kalau dipilih calon daripada UMNO Barisan Nasional ini, tak adalah perkata lompat-melompat dan diteruskan legasi tentang lestari kehidupan rakyat. Tidak nanti, betul dia Menteri Besar, apakah dia akan dapat bertahan? Itu keadaannya. Yang paling penting saya merasakan rakyat itu diutamakan. Perlu diingatkan saudara, Saudara Nurhayati Yati, dia kata semoga Barisan Nasional meraih kejayaan. Saya 3-4 malam sebelum calon itu diturunkan bertanding dulu saudara, saya dah bagi tahu dah. Bahawa nampak agaknya warga netizen memang berminat. Kalau Tan Sri Raja Effendi jadi calon. Dan begitu juga saya melihat kiriman-kiriman yang saya nampak, yang saya lihat agak berbeza kali ini. Bezanya apabila rakyat begitu senang hati menerima kehadiran mantan Panglima Angkatan Tentera itu mewakili Parti UMNO Barisan Nasional yang tidak ada cacat dan celanya. Saudara, Saudara Abdul Hamid dia kata undi pangkah BN je, yang satu lagi tu abaikan. Kita bukan bermusuh, tapi yang paling penting sekarang ni, Kemaman harus membangun kerana kerajaan pusat sedang berusaha untuk membawa pelaburan yang begitu besar di Kemaman di sektor oil and gas dan menjamin bidang pekerjaan untuk anak-anak Kemaman khususnya. Saudara, Saudara Ramli dia kata salam dari Ipoh, petang ni hujan renyai-renyai. Bagaimanapun saudara, saya mengharapkan kita bersama berdoa agar tiada perkara-perkara yang tidak baik berlaku dan negara kita terus aman bahagia. Saudara, jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.